Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Segala pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersua dan meluangkan masa bersama-sama dalam satu majlis ilmu iaitu forum pada pagi ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita, izinkan saya mengupas sedikit tentang topik forum kita pada hari ini. Tajuk forum kami ialah insurans takaful. Insurans takaful ialah alat kewangan yang anda boleh membelinya untuk melindungi anda daripada kemalangan. Ini bermaksud ia dapat memberikan perlindungan sekiranya sesuatu yang tidak baik terjadi kepada anda, ahli keluarga anda atau barang kemilikan anda. Takaful ialah satu pelan insurans yang memiliki ciri patuh syariah. Ini bermaksud di bawah takaful terdapat banyak produk patuh syariah yang lain seperti takaful perubatan dan takaful kenderaan dan banyak lagi. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita memulakan forum kita dengan lebih mendalam, saya mahu memperkenalkan ahli panel-panel kita. Ahli panel yang pertama iaitu Nurul Elia Eliana. Selamat datang saudari, apa khabar? Terima kasih saudari pengurusi, saya baik saja. Okey, dan ahli panel kedua kita Azurin. Apa khabar Azurin? Khabar baik. Usai berkenalan dengan ahli-ahli panel kita, kembalilah kita kepada topik asal forum kita iaitu insurans takaful. Sidang hadirin, apakah itu sebenarnya insurans dan takaful? Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama kita iaitu Nurul Elia Eliana. Mohon saudari untuk memberikan penjelasan tentang insurans dan takaful dari segi pengertiannya. Terima kasih saudara pengurusi. Seperti yang dikatakan oleh pengurusi tadi, insurans merupakan sejenis alat kewangan yang dibeli oleh seseorang untuk melindungi diri daripada sebarang kemalangan. Ianya dapat melindung sekiranya berlaku perkara tidak baik kepada diri sendiri, ahli keluarga dan barang pemilikan persendirian. Insurans terbagi kepada dua, iaitu insurans am dan insurans hayat. Insurans am merupakan polisi insurans yang melindungi seseorang daripada sebarang kerugian dan kerosakan yang perlu ditanggung. Sebagai contoh, insurans am adalah polisi kebakaran seperti insurans rumah, iaitu insurans yang melindungi bangunan daripada sebarang kerosakan seperti kebakaran dan letupan. Contoh lain insurans am ialah kemalangan diri yang didefinisikan sebagai polisi insurans tahunan yang menyediakan pampasan sekiranya berlaku kecederaan upaya, kehilang upayaan atau kemalangan semata-mata daripada kemalangan. Dengan adanya insurans ini, wang pampasan yang diperolehi daripada insurans kemalangan diri seseorang itu akan dapat menampung hutang-hutang tanpa membebankan keluarga. Malahan, wang pampasan itu juga dapat digunakan untuk membeli alat sokongan, bantuan khas untuk ataupun mengubah suai rumah bagi memudahkan seseorang itu jika mengalami lumpuh. Sebagai contoh, kehilangan ahli keluarga juga merupakan individu utama mencari rezeki, merupakan sesuatu yang strategik. Oleh itu, untuk mendapatkan insurans hayat yang premium yang berpatutan, bermaksud seorang ahli keluarga yang mempunyai tanggungjawab terhadap kebajikan ahli keluarga dengan jumlah wang yang diberikan oleh perlindungan insurans selepas kematian pemilik insurans, ahli keluarga pemilik insurans boleh menyara hidup dengan menggunakan wang insurans yang ada sehingga mereka mampu mencari rezeki pendapatan yang baru. Seterusnya, jika pemilik mempunyai anak-anak, pemilik boleh anggap insurans hayat sebagai alternatif untuk tabur simpanan pendidikan mereka, terutama untuk pengajian yang tinggi. Insurans hayat menawarkan ciri simpanan yang akan berkembang seiring waktu, jadi sebaik sahaja anak pemilik meningkat dewasa, dana yang diperolehi akan bertambah. Pemilik insurans perlu tunggu sehingga pulangan ini melebihi premium yang pemilik bayar
dan kebiasaannya ia mengambil masa 30 tahun. Jika pemilik mengeluarkan wang tersebut sebelum masanya, pemilik akan menanggung kerugian untuk simpanan tersebut. Setiap produk insurans akan mempunyai syarat dan tempoh yang berbeza. Oleh itu, pastikan pemilik semak dan konsultan insurans untuk mendapatkan penjelasan yang jelas. Takaful pula adalah insurans yang berasaskan maklumat Islam yang berlandaskan hukum syariat. Takaful ini sebenarnya diamalkan sejak 1400 tahun terdahulu. Pada asasnya, sistem takaful berteraskan konsep kerjasama, tanggungjawab, jaminan, perlindungan, saling membantu dalam kalangan pesertanya. Melalui semangat kerjasama dan bertanggungjawab sesama peserta, amalan menyumbang kebajikan memberi peluang kepada para peserta untuk mendapatkan manfaat dalam dua bentuk keuntungan. Pertama, keuntungan daripada segi kewangan menerusi plan takaful itu sendiri. Kedua, manfaat daripada segi rohani di mana peserta dapat memenuhi tanggungjawab yang disyariatkan oleh agama dan menuntut sosial melalui kaedah tabarruj. Sistem takaful tidak mempunyai manfaat kepada Muslim sahaja. Malahan, ia turut memberi kebaikan kepada semua peserta tanpa mengira pegangan agama masing-masing. So, setakat ini saja ulasan saya tentang insurans dan takaful. Saya serahkan balik kepada saudara pengurusi. Sidang hadirin sekalian, demikian tadi penjelasan tentang pengertian insurans dan takaful yang amat terperinci dan menarik daripada ahli pertama kita, iaitu Nurul Eliana. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua kita, iaitu Azurin, tentang penjelasan tentang pengertian jualan beli atas talian. Fok. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pengerusi. Hadirin yang dihormati, saya berada di sini menjelaskan tentang pengertian apa itu jualan atas talian, kad kredit dan kad diskaun. Jualan atas talian merupakan perniagaan yang dilakukan secara online yang mana ia menggunakan internet sebagai medium perantaraan pembeli dan penjual. Jualan atas talian dapat memberi pelbagai manfaat kepada pengguna. Antara manfaatnya ialah pengguna dapat menjimatkan masa membeli belah secara atas talian. Pengguna juga tidak perlu menghadap kesesakan lalu lintas untuk ke pusat membeli belah. Selain itu, jualan atas talian dapat memudahkan pengguna untuk membeli insurans. Dengan menggunakan hujung jari, pengguna dapat memilih jenis insurans yang lebih sesuai untuk menjaga kebajikan diri dan keluarga. Pengguna dapat menyelidik polisi insurans dengan lebih mendalam tanpa merasakan tekanan untuk memilih polisi insurans yang sesuai. Kad kredit pula didefinisikan sebagai sejenis bayaran ansuran yang membolehkan pengguna untuk membeli barangan atau servis tanpa menggunakan wang tunai di pelbagai jenis kedai di seluruh dunia. Apabila pengguna menggunakan kad kredit, pengeluar kad kredit pengguna dan membayar bagi pihak pengguna dan hantarkan bil kepada pengguna dalam bentuk penyata bulanan. Pengguna perlu membayar nilai yang dinyatakan dalam penyata bulanan pada masa yang ditetapkan. Sekiranya pengguna gagal membayar dalam masa tersebut, pengguna akan dikenakan cas faedah pada jumlah bayaran tersebut. Contoh kad kredit yang biasa digunakan ialah Visa dan Mastercard. Pada zaman serba canggih ini, pihak bank juga sering menawarkan insurans kepada pengguna kad kredit. Kebiasaannya, insurans yang ditawarkan adalah insurans perjalanan dan insurans kemalangan. Pengguna dapat menggunakan insurans ini jika berlakunya kehilangan bagasi atau pembatalan penerbangan jika tambang penuh penerbangan dicas ke kad kredit ketika hendak keluar negara. Kad diskaun pula ditarifkan sebagai potongan harga atau jumlah wang yang dikurangkan daripada harga asal. Harga diskaun kebiasaannya diberikan kepada pemborong kerana membeli secara tunai dan besar-besaran. Terima kasih saudara Azurin, ahli panel kita yang kedua. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi berada pembincangan forum yang bertajuk insurans dan takaful. Tanpa membuang masa, kita teruskan perbualan bicara pada hari yang berbahagia ini. Saya tertarik dengan pendapat semua ahli panel
kita yang membayangkan ahli-ahli panel terdiri daripada orang yang berinformasi tentang insurans dan takaful. Yang pasti, saudari sekalian mesti telah memainkan peranan masing-masing dalam menjaga kebajikan diri dan keluarga. Bukan begitu, ahli-ahli panel? Betul. Menurut dalam persidangan muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang telah memutuskan hukum dan membahaskan status insurans konvensional sama ada insurans nyawa, insurans am serta mempromosikannya adalah haram. Apakah pendapat ahli-ahli panel? Pada pendapat saya, muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia mengatakan insurans konvensional adalah haram kerana kebanyakan syarikat insurans pada masa kini mengenakan insurans yang mengandungi gairah, mengandungi insurans judi dan juga muamalah riba. Ia tidak mempunyai akad yang sesuai dengan prinsip Islam. Insurans am pula adalah insurans yang tidak diharuskan oleh Islam. Oleh itu, MJKF memutuskan hukum insurans konvensional adalah haram. Saudara pengerusi, izinkan saya menyuarakan pendapat saya tentang soalan yang ditanyakan oleh saudara tadi. Silakan saudari Azri. Sebagaimana yang ditanyakan oleh saudara pengerusi tadi tentang hukum mempromosikan insurans adalah haram, ya, pada pendapat saya, sistem takaful yang berlandaskan syariah Islam sedang berkembang pesat dan memerlukan sokongan daripada umat Islam untuk memartabatkan sistem muamalat. Jadi orang Islam dilarang mempromosikan insurans konvensional yang berasaskan sistem riba. Insurans konvensional adalah suatu muamalah yang tidak patuh syariah kerana mempunyai elemen yang bercanggah dengan prinsip Islam. Selain itu, pampasan polisi insurans konvensional yang diterima oleh ahli keluarga adalah dikira sebagai harta tidak patuh syariah. Ini menyebabkan insurans konvensional haram untuk umat Islam. Terima kasih saudari Azrin, ahli panel yang kedua. Demikian tadi adalah perbincangan semua ahli panel kita tentang insurans takaful. Kesimpulannya, kita sebagai pengguna hendaklah memilih polisi insurans yang tepat dan boleh menjamin kesejahteraan kita ketika berlakunya perkara yang tidak diingini. Sebagai umat Islam, kita perlu juga memilih insurans yang berasaskan dengan syariah supaya kita tidak bercanggah dengan prinsip Islam. Kita tidak dikenakan riba apabila memberi insurans dan tidak perlu membayar faedah yang dikenakan oleh syarikat insurans. Ianya dapat memudahkan kita tanpa memberikan tekanan untuk berfikir membeli insurans yang tepat tanpa faedah. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membincangkan tentang tajuk topik pada hari ini iaitu insurans dan takaful. Semoga forum ini menjadi wadah dan membantu semua orang untuk memilih dan membeli insurans yang tepat. Harapan saya forum ini mampu memberikan informasi yang bermanfaat kepada semua hadirin yang dihormati. Sidang hadirin, kalau kita mendaki sudah sampai ke puncak, kalau kita memanjat sudah sampai ke pucuk, kalau kita berlayar sudah sampai ke pelabuhan, kalau kita berlari sudah sampai ke garisan penamat. Maka dengan ini berakhirlah forum kita pada hari ini. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua hadirin yang sudi meluangkan masa menyaksikan forum ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia.